واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman yang ke-37. Satu ayat yang kita akan ikuti, masih lagi kita melihat kepada hukum perundangan dalam kekeluargaan di dalam Al-Quran. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita berada pada 26 Ramadan ya, 26 Ramadan, dan kita doakan pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini terus ceria gembira, pada kelajuan yang sesuai Ustaz ya. Jangan terlampau laju, jangan terlampau perlahan pada hujung Ramadan ini. Moga-moga Allah berikan, ganjarkan kita dengan Lailatul Qadar. Amin. Bukan Lailatul Qamdar Ustaz ya. Okey, untuk sama-sama diberikan ganjaran 1000 bulan. Dan ada orang tanya Ustaz ya, 1000 bulan tu maksudnya apa yang perlu saya buat ya? Sudah tentunya dengan amal ibadah. Ada yang kata bukankah kalau goreng apa? Goreng kuih ke, goreng kuih pula, buat kuih pada malam pun dikira ibadah ya, boleh ya, tetapi ibadah yang sudah tentunya mengikut kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi ayat 232 yang kita akan ikuti pada hari ini, iaitu isi kandungan daripada ayat ini, kesinambungan daripada ayat 231. Para wali hendaklah memudahkan urusan pernikahan saudaranya ya. Mari sama-sama kita baca ayat 232. Tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio boleh share ya dengan rakan-rakan di Facebook, di YouTube, dan kita ingin membaca halaman 37 ayat 232. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang kita kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini 26 Ramadan dah, kita berada di 10 terakhir dah. Daripada awal hari itu sekejap sangat masa berlalu, begitu pantas sekali. Adakah kita ambil ataupun menyahut seruan ataupun tawaran-tawaran yang Allah Subhanahu Wa Taala tawarkan kepada kita untuk bulan Ramadan ni, dan masih lagi berbaki ni, bila sama-sama kita gunakan peluang dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Moga-moga Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita lakukan dalam hidup kita semua insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita fokus pada pengajian kita dalam muka surat yang ke-37 ini pada bahagian yang kedua, iaitu muka surat, ayat yang ke-232. Ada beberapa baris, 1, 2, 3, 3 baris setengah yang akan dibaca dan juga akan ditadabbur oleh Ustaz Fazrul sebentar nanti insya-Allah. Baik, sama-sama kita mengambil keberkatan dan pahala daripada membacanya terlebih dahulu insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-232 ya, yang menyambung kepada bagaimana kalau ayat yang ke-231 Ustaznya berkaitan dengan hubungan suami isteri yang sudah berpisah ya, apabila memilih untuk berpisah. Ayat 231 dimulakan dengan wa idza talaqtumun nisa ya, dan pada ayat 232 juga bermula dengan wa idza talaqtumun nisa, iaitu apabila kamu menceraikan wanita ataupun isteri ya. Jadi ini adalah beberapa peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, panduan ya, apabila sesuatu keluarga itu dia bertelingkah dan terus itu satu, tetapi ada yang memilih untuk berpisah. Maka ini adalah peringatan demi peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila berlakunya perpisahan masih lagi ada peraturan takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya orang yang berpisah tak semestinya tak bertakwa Ustaznya. Syaratnya ialah perlu mengikut kepada panduan di dalam Al-Quran. Maka Allah nyatakan di sini ya, ayat ini turun sebenarnya berkaitan dengan seorang yang bernama Maqil bin Yasar ya, iaitu ia adalah abang kepada seorang perempuan ya bernama Jamilah ya, dan beliau berkahwin, Jamilah ini berkahwin dengan Abi Al-Baddah Asim bin Adi bin Ajlan. Jadi apa yang berlaku ialah si suami Jamilah ini ya, dia sudah menceraikan, mentalakkan kepada si Jamilah ini, yang si isteri ini, dan sampai kepada fabalagna ajalahunna, iaitu sampai kepada masa iddah Ustaz. Masa iddah habis, sampai habis 3 quru itu ya, 3 kali cycle haidnya itu tadi. Maka selepas itu dah habis, dia pergi jumpa kepada keluarga si Jamilah ini untuk kahwin balik Ustaz. Dah habis dah, maksudnya kena kahwin balik lah kan, nak merujuk balik. Tetapi pada waktu itu si abang yang bernama Maqil bin Yasar kata no way man. Wah, lebih kurang gitulah ya. Tak ada. Ya, kau dah kahwin, aku dah nikahkan, kemudian bercerai dengan adik aku, kemudian kau nak ambil balik semula selepas habis iddah ya. Kalau masa iddah itu masih lagi dalam 3 quru itu boleh dirujuk saja, tetapi ini sudah habis ya. Jadi pada waktu ini ialah turun ayat ini Ustaz. Turun ayat ini, Allah menyatakan fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf, iaitu janganlah kamu menghalangi mereka daripada menikahi kepada suami mereka apabila mereka saling meredai di antara mereka dengan cara yang baik. Rupa-rupanya menghalang daripada orang dah bercerai kemudian dia nak rujuk balik atau nak kahwin balik semula, ianya adalah satu perkara yang ditegah oleh Allah SWT ya. Ahli keluarganya tak boleh larang, kemudian siapa lagi, si abang ke ya, ahli keluarga, ataupun dalam masyarakat kita sekarang Ustaz ya, bila orang berpisah itu yang memastikan orang berpisah lagi ialah netizen. Kan dia tambah tak payahlah dia tu adalah apa sebagainya, kecuali taklah dibuktikan kezaliman. Dan bercakap tentang kezaliman ini pun sebenarnya akhirnya yang perlu reda dalam nak meneruskan pernikahan tersebut kembali ialah idza taradau bainahum bil ma'ruf. Si bekas suami bekas isteri itu kena berbincang dan dia yang setuju. Bukannya pasal ayah cakap ke abang cakap, dalam kes ini abang je lah ya, abang dia kata tak puas hati, kemudian bila turun ayat ini, maka Maqil bin Yasar ini bayar ni lah Ustaz, dia bayar kafarah ya, kerana telah bersumpah untuk tidak akan membenarkan si adiknya Jamilah ini berkahwin semula dengan si suaminya. Jadi nak menceritakan betapa beratnya bagi orang yang menghalang sesuatu pernikahan berlaku semula.
Ya, bila ada nak rujuk ataupun nak kahwin semula, walaupun adalah bekas suami ataupun bekas isteri, masih lagi boleh kahwin disebabkan ini adalah talak raj'i yang boleh dirujuk. Kalau bain tu ada syarat yang kita telah belajar sebelum ini. Jadi ayat ini memberi penerangan kepada kita betapa budaya dalam satu keluarga, terutama belah perempuan lah, biasanya dia akan kata tak payahlah percaya lelaki tersebut, ataupun netizen yang cuba mengapi-apikan, rupa-rupanya adalah tanda orang-orang yang tidak benar-benar percaya pada Allah dan hari akhirat. Ini yang kita nak lihat lebih lanjut lagi selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat 232 tentang perundangan keluarga dalam Islam di dalam Al-Quran, dan Allah memberikan panduan demi panduan, pencerahan demi pencerahan untuk kita semua. Perlu difahami oleh seorang ayah, seorang ibu, mereka yang ingin membina sebuah rumah tangga, memahami tentang panduan hidayah daripada Al-Quran ini agar kita tidak terjebak kepada budaya melawan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita bincang sebentar tadi ya pada bahagian pertama, iaitu apabila seseorang itu menceraikan isterinya dan kemudian sudah sampai ustaz kepada iddahnya dah habis, maka pada waktu itu jangan dihalang. Istilah
fala ta'dhuluhunna, itu daripada perkataan adala yang maksudnya seperti apa Ustaz ya, macam kalau kita kaki kita kejang, ya, itu namanya adala. Jadi maksudnya fala ta'dhuluhunna itu janganlah ahli keluarga kepada abang, kakak, anak, adik-beradik, kawan, masyarakat mengkejangkan suami isteri tersebut. Dah lah memang dia kejang kan, dia tengah baru saja bercerai, tetapi selepas itu mereka berbincang, ya, dan akhirnya mereka kata bahawa okey, saya rasanya nak kembali semula, ya. Pada waktu itu tidak dibenarkan sama sekali sesiapa saja, malah wali, ya, abang, ayah, tidak dibenarkan untuk ta'duluhunna ay yankihna, iaitu mengkejangkan, ya, suami isteri bekas ini untuk bernikah kembali. Idza taradau bainahum bil ma'ruf, apabila mereka ini saling meredai di antara mereka dengan ma'ruf. Apa maksudnya? Ya, kalau kita bandingkan dengan ayat yang ke-231, Allah menyatakan tentang fa'amsikuhunna bima'ruf, tak ada alif lam. Tidak ada alif lam. Kalau sarrihuhunna bima'ruf, sama ada kekal ataupun berpisah dengan ma'ruf tanpa alif lam. Tetapi di dalam ayat 232 ini ada bil ma'ruf, ada alif lam di situ. Maksudnya satu ialah Ustaznya, dia mestilah ada mahar kembali. Mahar kena bagi balik semula, ya. Kemudian kena ada berlaku nikah baliklah pasal dah habis dah iddah tadi. Dan yang ketiganya ialah kena ada bukti, ya, sesama sendiri ini perjanjian untuk memastikan lepas ni tak adalah lagi nak berpisah balik. Mungkin dah dapat dah menerima kekurangan, ya. Mungkin kalau selama ini dia tak terima suami dia ni bagi dia RM50 je sebulan, ya, pasal itu dia bercerai. Kalau sebelum ni pasal ubat gigi tak picit daripada bawah tu kan. Lepas ni letak syarat, lepas ni tak apa bang, saya terimalah abang tak picit daripada bawah. Jangan sampai sebab itu pula dia berpisah. Ada kes yang begitu kan. Betul. Tapi bukanlah itu sebab utamanya kan, ada benda-benda lain yang membawa kepada perkara tersebut. Jadi bil ma'ruf ini perlu dispesifikkan, perlu dibincangkan, dan kalau akhirnya dua-dua redha, maka tidak ada siapa yang layak untuk menghalang. Itu sebabnya apabila di peringkat Facebook Ustaz, ya, kalau ada orang yang cuba mengapi-apikan agar dua orang yang pernah berpisah ini terus berpisah, maka Allah menyatakan apa? Zalika yu'adu bihi man kana minkum, hingga kepada tengah itu. Mungkin kita baca sekali lagi Ustaz, ya, ayat ini daripada awal sampailah kepada wal yaumil akhir, untuk kita memahami bahawa rupa-rupanya Allah memberi warning, ya, kepada sesiapa yang mengapi-apikan, yang cuba memisahkan pasangan yang pernah berpisah, ya, dan harap terus berpisah apabila mereka sudah pun berbincang untuk kembali semula. Kita baca ayat 232 sehingga perkataan wal yaumil akhir. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Begitulah pentingnya rumah tangga ini. Maknanya jangan salah pilih kalau nak cari orang tengah tu Safas. Nak cari orang yang betul Safas. Ada kes-kes yang berlaku di kalangan kawan-kawan rakan-rakan saya juga, apabila bertemu dengan masing-masing mencari kawan, dan kawan tu juga meneruskan ataupun menyuruh untuk terus diceraikan. Jadi cepat proses itu berlaku, maka kadang-kadang itulah penting untuk kita mencari orang yang betul-betul dipercayai dan faham Quran. Ya, faham Quran. Nak baca sekali lagi ayat 232 sampai wal yaumil akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 232 sehingga di pertengahan itu Allah mengingatkan
Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah ya, peringatan dinasihatkan dengannya man kana minkum, barang siapa di kalangan kamu yang percaya, sentiasa beriman kepada Allah dan hari akhir, Ustaz ya. Jadi orang yang memberi nasihat kepada si Jamilah ini, yang si perempuan ataupun yang si lelaki, dia kata tak payahlah kan, aku nak nasihatkan kau ni sebenarnya pasal kan hari tu dah berpisah, dah bergaduh, kau tak serasinya. Orang yang cakap begitu sebenarnya kalau dia cuba untuk mengkejangkan ta'duluhunna an yankahna, ya, memberi nasihat untuk menambahkan stres lagi dalam usaha untuk bernikah, padahal yang berdua tadi itu sudah pun berbincang dan mencapai persetujuan bil ma'ruf. Maka kesannya orang yang suka ataupun cuba untuk nasihat, dia guna perkataan saya nak nasihatkan awak, jangan sampai pisang berbuah dua kali. Perkataan-perkataan tersebut Allah balas dengan zalika yu'adhu. Allah sedang menasihatkan kepada kita semua, kepada masyarakat, kepada mak, ayah, wali, walaupun wali, ayah ataupun abang kepada si perempuan, bahawa kalau beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia tidak akan halang untuk kembali bernikah. Ya, jadi maksudnya apabila netizen suka bergaduh-gaduh, Ustaz kan, dia yang seorang pergi sokong si bekas isteri, seorang lagi bekas suami, kata tak payahlah cari perempuan ramai lagi, lelaki ramai dalam dunia. Perkataan-perkataan itu tanda bahawa orang itu ada masalah iman pada Allah dan hari akhir. Dan kalau katakan orang itu bergaduh lagi dan bercerai dan bergaduh, bermusuh antara keluarga, pasal bukan dua orang saja Ustaz ni, bermusuh keluarga, ya, sampai dekat Facebook pun masih bergaduh, maka orang-orang ini akan menjawab di hadapan Allah, dan orang-orang ini adalah orang yang tak takut pasal neraka Allah SWT. Dia sanggup untuk merosakkan satu pasangan yang sebenarnya dia boleh saja nak kembali semula pasal dia dah berbincang, tetapi pasal kena bakar kan, kena bakar, ayah bakar, adik bakar, anak pun bakar sekali, mak tak payahlah mak kan, kita boleh duduk seorang je mak kan. Lepas tu si ayah pula kena bakar dengan baca dekat Facebook apa sebagainya. Akhirnya dia merasakan bahawa dia tidak mahu meneruskan pernikahan tersebut, ya, walaupun sudah pun serasi kembali. Maka orang-orang yang terlibat itu dikaitkan dengan tidak beriman, ya, tidak sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Dia tak fikir jauh, sebenarnya semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya ialah fala ta'duluhunna, ya, daripada perkataan adala, melarang ataupun menghalang. Asalnya adala ini maksudnya kejang, maksudnya kejang. Dia mengkejangkan hubungan di antara suami isteri yang dah berpisah tetapi sudah pun mencapai taradau bainahum bil ma'ruf, sudah berbincang, sudah pun redha untuk kembali semula dengan syarat-syarat yang ada. Dua kali saja disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Dua-dua ni surah berkaitan dengan keluarga, Ustaz ya. Jadi ini adalah seruan kepada netizen, kepada ibu ayah, ya, walaupun ayah itu adalah wali kepada si perempuan, pastikan ayah baca Quran betul-betul, ya. Jangan sampai netizen yang tak memahami ayat 232 ini membuat komen rupa-rupanya membuktikan saya sebenarnya tak percaya Allah dan akhirat sangat, itu sebabnya saya komen. Kita minta Allah jauhkan sama sekali. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran Salat dan Faham, insya-Allah. waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin.
tilawatahu. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud, pokok sujud, macam-macam lah. Kubah masjid jatuh, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia, tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain. Waj'alhu lana hujjatain ya Rabbal Alamin. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, kita nak masuk segmen seterusnya, iaitulah ulang kaji bacaan, tajwid dan juga hafazan. Dan hari ini tidak ada ayat lain lah, melainkan ayat 232 yang kita sama-sama bincangkan sebentar tadi. Dan kalau kita lihat ayat yang 232 ini bermulanya wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahun, sama seperti ayat yang kita belajar semalam, ayat 231 pun sama ayatnya, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun. Sampai dekat situ sama aja. Maka kita menghafal ayat yang samalah kan. Pada potongan yang awal tu sama aja. Jadi semua dah boleh ingat dengan baiklah, insya-Allah ya. Boleh semua? Boleh, insya-Allah. Penonton-penonton di rumah juga, insya-Allah. Okey, kita nak lihat sedikit apakah yang boleh kita ambil sebutan-sebutan huruf untuk kita perkemaskan pada slide kita. Cuba menyempurnakan hukum gunnah pada kalimah fala ta'dhuluhunna an yankihna wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun. Ayat selepas tu fala ta'dhuluhunna an yankihna. Ada 3 hukum yang kita kena gunnah dekat situ. Gunnah yang berlainan. 3 hukum yang berlainan yang dibaca dengan secara dipanjangkan dengung. Dipanjangkan suara dengung itu. Tempat dengung di mana? Tempat gunnahnya di mana? Di hidung. Gunnahnya berlaku di hidung. Di ataupun disebut sebagai al-khayshum. Okey, 3 itu hukumnya lain belaka. Yang pertama fala ta'dhuluhunna, nun yang bertasabdu ataupun nun musyaddadah. Nun yang bersabdu, maka juga kita kena panjangkan gunnahnya. Fala ta'dhuluhun, fala ta'dhuluhun, dipanjangkan. Yang secara ni gunnah yang secara sempurna lah ni. Gunnah yang kita letak hujung lidah kena betul pada makhrajnya. Na, ni, nu, an, in, un, inna, fala ta'dhuluhun. Tak perlu buat apa-apa, terus saja hujung lidah tu ditekankan kena pada makhraj nun
dan dipanjangkan bunyi suara gunnah. Itu yang pertama. Ataupun orang kita selalu sebut wajibul gunnah, kan? Wajibul gunnah. Wajib gunnah. Okey. Maknanya ataupun disebut sebagai nun yang bertasydid, nun musyaddadah. Yang kedua yang kita kena dengung ialah nun bertemu dengan ya. Fala ta'duluhunna ay. Nun bertemu dengan ya yang mana hukumnya adalah ya idgham ma'al gunnah. Dibaca secara idgham. Apakah yang dimaksudkan dengan idgham? Memasukkan apa? Kalau di sini memasukkan nun mati itu, suara nun mati itu ke dalam huruf selepasnya. Iaitulah huruf di sini huruf ya. Ya salah satu daripada huruf idgham. Maka nun tu dimasuk dalam ya. Ai. Ni ada beberapa pekerjaan lah untuk gunnah secara idgham ni. Yang tadi nun sabdu senang ya, terus ditekan. Inna, tak boleh baca inna, tak boleh. Fala ta'dhuluhun, tak boleh. Mesti hun, inna, baca gitu. Yang kedua idgham ma'al gunnah, nun masuk dalam ya. Ai, nun dah masuk dalam ya. Ya di mana? Ya di tengah lidah. I tengah lidah. I masuk dalam ya. Tapi tak boleh bunyi i gitu. Ai. Kalau ai itu hanya masuk dalam ya, tak bunyi gunnah. Gunnahnya di hidung, bukan di mulut. Kalau ai itu hanya idgham saja, belum di gunnah lagi. Belum ma'al gunnah. Gunnahnya di hidung. Ayya. Ayya. Cuba sebut 1, 2 mula. Ayya. Dia bunyi. Kalau itu mulut, tak masuk lagi tempat dia. Ada dua pekerjaan itu, dua corong. Idgham ma'al gunnah ada dua corong lah. Satu corong mulut iaitu masuk dalam ya. Ayya. Yang kedua corong hidung. Itu gunnah. Nun tu dikekalkan pada gunnah saja. Maka suara tu bermula di hidung dan di mulut serentak. Masuk dalam ya dan masuk hidung, nun tu serentak. Ayya. Begitu. Dan dipanjangkanlah gunnah. Okay. Dan yang ketiga, nun bertemu dengan huruf kaf. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa, dengung juga secara ikhfa. Ikhfa sembunyi. Maka sembunyikan nun mati itu di sisi huruf kaf. Di sisi, bukan masuk ke dalam kaf. Di sisi saja. Yang kihna. Dimasukkan pula. Disembunyikan nun mati itu di sisi kaf. Okey, maka dekat sini ada 3 hukum gunnah yang berbeza. Fala ta'dhuluhunna ayyankihna. 1, 2 mula. Okey. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن Dan dia punya kadar panjang gundah tu biar ada sekata. Jangan satu lebih, satu kurang. Kan? Fala ta'duluhunna ayyankih. Tak cukup pula yang dua tu. Biar sama. Fala ta'duluhunna ayyankihna. Satu, dua, mula. وإذا طلقتم النساء فبلغن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وإذا طلقتم فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون Alhamdulillah, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. مجاهينا وارزقنا تلاوته ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz ni tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada
perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang Orient iaitu timur yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM ya, maknanya bagaimana orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottschier. Ignaz Gottschier ni orang Hungary. Orang Hungary bukan orang lapar, orang Hungary maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada barat tapi dia belajar di Azhar. Masya-Allah, maknanya dia واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini kita sama-sama mengikuti pada ayat 232 daripada surah Al-Baqarah pada halaman yang ke-37. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah pun melihat ayat ini, dah pun kita baca dan kita cuba untuk memahami, menghafaznya sebentar tadi, bagaimana Allah memberikan peraturan kepada keluarga-keluarga yang mungkin ada konflik di dalam rumah tangga, itu diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya pernah berlaku kepada para sahabat, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih lagi ianya diuruskan dengan hidayah takwa. Jadi bila cakap tentang takwa Ustaz ni, bukannya tak ada masalah, terusnya happy ever after, itu hanya berada di syurga saja nanti. Di atas dunia ini ada pertelingkahan yang berlaku, dan jangan kecewa dengan pertelingkahan, tetapi kecewalah apabila ianya tidak diuruskan dengan cara takwa. Dan mungkin ada yang bertanya Ustaz ni, dia kata bahawa kalau kita mereka ni dah berbincang dah okey, tetapi kalau kita tak nasihatkan dia nanti, mungkin dia tak nampak, dia tak nampak sisi-sisi lain yang bila dia dah bincang-bincang tu dia nak kembali semula bil ma'ruf tadi kan. Jadi apakah respon daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada bising dalam pemikiran si ayah, si abang ataupun masyarakat. Masyarakat akan bising-bising kata dia ni tak ingat ke dulu kan, dia cuba untuk perkara itu. Maka Allah menyambung pada hujung ayat 232 satu jawapan kepada mereka yang mungkin merasakan mereka nak memberi nasihat, mereka lebih mengetahui kepada pasangan yang berpisah dan bercerai sebentar tadi. Kita baca daripada awal sampai akhir ayat 232 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Kita nak baca sekali lagi ayat 232 dan hari ini 26 Ramadan dah. Malam ni malam yang ke-27 lah Ustaz Faz. Ya. Antara pandangan yang kuat juga mengatakan Lailatul Qadar ada pada malam 27. Kalau di masjid-masjid di Tanah Arab di malam 27 ni jadi macam satu perayaan besar lah. Betul. Masing-masing dengan keluarga pergi ke masjid, beriktikaf dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita terus berjuang sehingga akhir Ramadan. Mudah-mudahan ketika berlakunya Lailatul Qadar kita bersedia ketika itu dan kita isikan dengan amalan-amalan soleh insya-Allah. Al-Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-232 dihujungkan dengan perkataan zalikum azka lakum wa athhar.
Ustaz ya, iaitu yang demikian itu adalah lebih suci bagi kamu dan juga lebih bersih. Apa maksudnya di situ? Apabila seseorang itu suami isteri berpisah dan kemudian keluarganya tidak menghalang daripada pasangan yang sudah pun berbincang dan mencapai keredaan persetujuan untuk kembali semula, maka itu adalah aktiviti yang azka, iaitu lebih suci. Maksudnya lawan azka ini adalah dalam surah Asy-Syams itu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, iaitu orang yang kotor hatinya itu, sama ada abang ataupun kakak ke, adik ke, anak ke, masyarakat ke, yang kotor hati dia akan halang. Ustaz, dia kata tak payahlah kamu dulu, dia akan keluarkan perkataan-perkataan kufur untuk memastikan si isteri ataupun suami. Kalau kita perasan ayat ini, dia gunakan perkataan azwajahunna, Ustaz ya. Dibincangkan oleh Imam Baghawi, mengapa Allah pilih perkataan azwajahunna bukannya rijal ataupun ar-rijal, pasal dia dah bekas suami kan. Patutnya guna perkataan rijal sajalah ataupun muzakkar ke. Tetapi Allah gunakan perkataan pasangan si wanita itu, suami-suami mereka. Kerana apa? Kerana walaupun dia bekas, tetapi Allah gunakan perkataan azwaj, iaitu pasangan, masih dekat lagi. Ya, maksudnya Allah nakkan ia kembali semula. Kalau katakan bincang dan setuju tanpa paksaan, ya, mungkin adalah wali di tengah-tengahnya, maka pada waktu itu hendaklah dia kembali semula. Dan Allah menyatakan bagi wali, bagi orang-orang di sekitar ini, kalau tidak menghalang, itu azka lakum wa athhar, dan itu adalah lebih bersih. Bersih ini adalah sesuatu yang secara fizikal, Ustaz ya. Dia ada kaitan dengan dalaman bersih dan ada kaitan juga dengan seseorang itu menjaga kebersihan di luar, selalu berwuduk. Kesannya itu ya, menjaga daripada hadas, banyak hidupnya itu bersama dengan kebersihan. Maka orang-orang ini dia akan mengambil berat pada iman pada Allah dan hari akhir, dan tidak sanggup untuk menghalang pasangan yang ingin kembali semula. Dan bila di hujung itu Allah menyatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui, sentiasa mengetahui, kamu tak tahu. Pasal komentar daripada beberapa tafsir, Ustaz ya, menceritakan bahawa bila si suami isteri itu dia sudah berbincang mencapai tahap taradau bainahum bil ma'ruf, di situ ada kasih sayang yang tertaut semula, yang sebenarnya kepada abang ataupun kepada wali, dia punya ayah, tak mengetahui perkara tersebut. Bab kasih sayang tertaut balik, yang tahu ialah rumah tangga tersebutlah. Ya, memanglah dia wali, memang wali, tetapi bila si suami isteri sudah berkahwin, dialah yang tahu ya, kelemahan, kekuatan, kasih sayang apa sebagainya. Dan apabila ia tertaut kembali, yang tahu sebenar-benarnya ialah Allah. Allah memberikan cara menguruskan perkara tersebut ialah kembali semula. Bukannya secara automatik kalau dah berpisah itu, sila pastikan, terutama kalau masyarakat jahiliah, Ustaz ya, ayah bila tengok kepada anaknya diceraikan, dia akan berdendam dengan si suami. Ya, walinya akan berdendam. Dia kata kita tak boleh bagi peluang lagi pada lelaki ni, dia telah buat sesuatu pada adik saya, pada anak saya. Itu adalah semangat jahiliah yang muncul, dan datang ayat Al-Quran yang memastikan bahawa kita lebih bersih dan lebih suci. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita menolong dan memudahkan urusan pernikahan saudara kita, sama ada yang baru bernikah ataupun yang kembali semula. Yang pertama. Yang kedua, menjadi wali yang bertanggungjawab dalam urusan pernikahan. Wali diperlukan walaupun sudah berpisah, bercerai, dan ia perlu bertanggungjawab mengikut panduan ayat 232. Dan yang ketiga, menggalakkan perbuatan makruf dan mencegah perbuatan mungkar. Jika ada kemungkaran dalam diskusi untuk kembali semula, maka wali masih lagi perlu melaksanakan tanggungjawabnya, tetapi ianya perlu dimudahkan, perlu diberikan peluang untuk pasangan ini berbincang, jangan sampai dihalang ataupun disulitkan. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpandukan ayat ini dalam menyikapi kepada mana-mana konflik yang berlaku dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, kedua ibu bapa kami, ya Allah, dan zuriat keturunan kami, ya Allah.
Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami keluarga yang rahmah, Ya Allah. Dan kurniakanlah mawaddah rahmatmu kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami, Ya Allah, dalam rumah tangga kami, Ya Allah. Elakkanlah perselisihan faham yang boleh membawa kepada perpecahan, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kepada kami jalan penyelesaian terbaik terhadap apa jua masalah yang berlaku, Ya Allah. Ya Allah, bila kepada kami ketenangan, kesabaran, Ya Allah, dan persefahaman jiwa-jiwa kami, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami Lailatul Qadar, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami Lailatul Qadar, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami untuk bertemu dengannya, Ya Allah. Dan berilah kekuatan kepada untuk kami beramal pada malam tersebut, Ya Allah. Dan janganlah kau kurangi pahala untuk kami, Ya Allah. Sempurnakanlah kepada kami pahala kami, Ya Allah. Dan permudahkanlah segala urusan kami semua, Ya Allah. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri, Ya Rabbal Alamin. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini dan moga-moga tuan-tuan terus ceria bersama dengan hidayah daripada Al-Quran, dan kita ingin sama-sama memperjuangkan apa yang kita belajar pada hari ini untuk disebarkan, dimaklumkan ke dalam masyarakat. Bagi para kaunselor perlu memahami secara automatiknya menyatukan kembali pasangan yang bertelingkah, bukannya mencari sebab untuk lagi istilahnya tegang saatnya. Dan ini pelajaran untuk qadi, kepada hakim yang ada dalam masyarakat dan juga kepada para wali yang ada. Kesedaran inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan menyumbang dalam nombor akaun yang tertera ataupun boleh berhubung dengan nombor hotline untuk kita mengendalikan program-program bersama ataupun melatih trainer jurulatih penceramah yang benar-benar memahami ya kepada hidayah panduan kekeluargaan di dalam Al-Quran. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk terus kita menyambung My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين